Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita nak buat ulang kaji subjek sains tingkatan 4 SPM. So ini adalah bab yang pertama kita akan ulang kaji. Okey, bab yang pertama adalah tentang penyiasatan saintifik. So kita tengok soalan yang pertama. Dia tanya Rajah 1 menunjukkan turutan langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Apakah P? So soalan dia, apakah yang diwakili oleh P? So kalau kita lihat, mula-mula mengenal pasti masalah, lepas tu kita kena kenal pasti pemboleh ubah, lepas tu adalah P. Lepas tu baru boleh kita rancang penyiasatan, buat eksperimen, last sekali menjalankan penyiasatan. Jadi P ni, lepas kita dah tahu masalah, kita dah tahu pemboleh ubah yang dimanipulasi, dimalahkan, bergerak balas, P adalah kita buat hipotesis. Kita buat kesimpulan awal. So jawapannya adalah A. So kita tengok pula kepada soalan berikut. Soalan nombor 2. Antara yang berikut, faktor yang manakah dikaji dalam satu penyiasatan? Okey, jadi dalam satu penyiasatan ni kita ada 3 pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi, pemboleh ubah yang bergerak balas dengan pemboleh ubah dimalarkan. Jadi faktor yang kita kaji ada dalam pemboleh ubah yang dimanipulasi. So jawapannya adalah C. Sebab dalam pemboleh ubah dimanipulasi ni kita manipulate dia. Kita tukar-tukar dia. Contoh pemboleh ubah yang dimanipulasi kita, contohnya ialah panjang, contohnya ialah berat bandul. Contoh kita ada berat ladung ataupun berat ladung lah, senang. Okey, kalau kita cakap pasal berat ladung, kita boleh manipulasi gunakan ladung yang berat 10 gram, ladung yang berat 20 gram dengan 30 gram. Kita bezakan berat dia. Itu adalah faktor yang kita kaji. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji tempoh ayunan bandul dengan menggunakan saiz ladung yang berbeza. Kalau kita baca soalan, okey, soalan tu dia dah tunjuk dah tujuan eksperimen tu. Dia kata eksperimen dijalankan untuk mengkaji. Kalau sesiapa yang pernah jawab soalan peperiksaan, bila dia tanya pasal tujuan, kita kena ada keyword dia untuk mengkaji. So, bila tulis tujuan, dia adalah gabungan antara pemboleh ubah, dimanipulasi dan bergerak balas. So, dia cakap untuk mengkaji tempoh ayunan bandul dengan menggunakan saiz ladung yang berbeza. Jadi, tempoh ayunan bandul ialah pemboleh ubah bergerak balas. Saiz ladung yang berbeza ialah pemboleh ubah dimanipulasi. So, dia tanya, kita pergi kepada soalan dia. Soalan dia tanya, apakah antara yang berikut yang manakah merupakan pemboleh ubah dimalarkan? Pemboleh ubah dimalarkan ni dia ada dalam eksperimen ni tapi dia tidak penting. So daripada soalan tu kita dah tahu dia punya pemboleh ubah dimalarkan ialah saiz ladung yang berbeza. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah tempoh ayunan bandul. So kat sini saiz ladung kita boleh cancel, masa ayunan pun boleh cancel. So tinggal panjang tali dengan berat ladung. So jawapannya yang dimalarkan ialah panjang tali. Sebab berat ladung dengan saiz ladung lebih kurang sama je. So yang ada tapi tak penting iaitu pemboleh ubah dimalarkan ialah panjang tali. Okey, pergi kepada soalan berikutnya, soalan 4. Apakah yang perlu dilakukan oleh seseorang ahli jika hipotesisnya ditolak? Okey, kalau hipotesis dia kena tolak dalam eksperimen, dia nak buat apa? Buatlah hipotesis baru. Sebab hipotesis ni kesimpulan awal. Dia tak boleh terus buat kesimpulan. Kalau kesimpulan awal dia dengan eksperimen yang dia buat tu tak kena, dia kena buatlah kesimpulan baru, hipotesis baru. Jawapannya B. Okey, soalan nombor 5. Antara yang berikut yang manakah dikenali sebagai data? Yang mana satu data? Data. Yang mana satu adalah data? Okey, jawapannya adalah A, pemerhatian. Apa yang kita perhatikan dalam eksperimen tu adalah data. Okey, beralih kepada soalan nombor 6. Kaji penyataan berikut. Bagaimanakah penambahan garam ke dalam air mempengaruhi takat didih air?
apakah pemboleh ubah yang dimanipulasi dalam eksperimen ini. So, seperti yang saya cakap tadi, kita kena faham pemboleh ubah yang dimanipulasi adalah pemboleh ubah yang kita ubah-ubah dalam eksperimen tu. So dalam kes ni apa yang kita ubah? Daripada penyataan ni, bagaimanakah penambahan garam ke dalam air mempengaruhi takat didih air? Dalam penyataan ni, kita dapat dua pemboleh ubah. Takat didih air ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Penambahan garam ialah pemboleh ubah dimanipulasi. Jadi jawapan nombor 6 dia tanya pemboleh ubah yang dimanipulasi tu apa? Jawapannya adalah penambahan garam ke dalam air. Kita tengok soalan nombor 7. Antara yang berikut yang manakah menjelaskan tentang prosedur? Prosedur tu apa? So prosedur adalah huraian lengkap langkah-langkah dalam eksperimen. So kita tahulah mula-mula step pertama nak buat apa, step kedua nak buat apa dan selanjutnya. Soalan nombor 8. Antara graf berikut yang manakah menunjukkan pemboleh ubah X berkadar songsang dengan pemboleh ubah Y. So kalau berkadar songsang jawapannya A. X dengan Y berkadar songsang. Ni X dengan Y ni dia tak berkadar songsang, dia menaik. So ni mendata. So kena tengoklah graf. Okay, ni graf, rasanya graf log. Okay, next kita pergi kepada soalan berikutnya. Soalan nombor 9. P adalah data yang tidak berdasarkan pada pengukuran. Apakah P? Okay, dia tidak berdasarkan pengukuran. Jadi P ialah data kualitatif. Dia menentukan kualiti. Benda tu berkualiti ke tak. Kalau kuantitatif dia ada unit. Kita boleh kira. Then pergi kepada soalan nombor 10. Jadual 1 menunjukkan data yang diperoleh daripada satu eksperimen. Antara berikut yang manakah paling sesuai digunakan untuk mempersembahkan data di atas? Okay, kita ada masa, kita ada suhu. So yang paling sesuai adalah kita gunakan carta palang. Kita boleh gunakan carta palang. Carta palang ni memang macam bentuk bangunan-bangunan tu. So pada suhu kosong berapa? So kita boleh tentukan. Okay, next soalan nombor 11. Darjah 3 menunjukkan keputusan satu eksperimen. So natrium bikarbonat, bila kita taruh haba, kita panaskan dia, air kapur menjadi keruh. So kalau air kapur jadi keruh, ingat satu gas je keluar, gas karbon dioksida. So dia tanya apakah kesimpulan bagi eksperimen ini? Gas karbon dioksida dibebaskan. Jawapannya A, nombor 11. Okay, kalau gas nitrogen dibebaskan, salah. Gas hidrogen dibebaskan. Hidrogen kalau nak test dia dengan kayu uji menyala akan bunyi pop. Kalau gas oksigen, kayu uji berbara akan menyala. Ingat dia punya eksperimen dia. Kalau air kapur jadi keruh, gas karbon dioksida dibebaskan. Okay, soalan nombor 12. Jadual 2 menunjukkan kesan alkali ke atas kertas litmus. So larutan kalsium hidroksida aqueous kertas litmus merah bertukar biru. Kalsium hidroksida kontang tiada perubahan. Okey, sebelum tu kita kena tahu ciri-ciri kertas litmus ni. Asid apa, alkali apa. Kalau sesuatu bahan tu menunjukkan keadaan berasid, kertas litmus biru akan jadi merah. Kalau sesuatu bahan tu menunjukkan kesan beralkali, kertas litmus merah akan bertukar biru. Untuk kertas litmus ni bertukar, dia kena ada dalam kehadiran air. Sebab itulah larutan kalsium hidroksida aqueous, sebab ada air, aqueous, kertas litmus boleh bertukar daripada merah kepada biru. Kalsium hidroksida kontang, walaupun bahannya sama, kalsium hidroksida, tapi dia kontang, tak ada air, maka tiada perubahan pada kertas litmus. Jadi dia tanya apakah kesimpulannya? Kesimpulannya, alkali menunjukkan ciri-ciri kealkalian hanya dengan kehadiran air. Okay, simple je. Okay, soalan nombor 13. Antara berikut yang manakah betul? Yang betul adalah D.
menganalisis data, iaitu berfikiran analitis dan kritis. Okey. Okey, soalan nombor 14, antara nilai murni berikut yang manakah perlu diamalkan ketika mencatatkan data dalam satu eksperimen? Yang mana paling perlu? Yang paling perlu ialah jujur dan tepat. Kalau kita buat eksperimen, kita kena jujur dan tepat. Itu paling penting. Kalau kita main ubah data, itu dah menyalahi eksperimen tersebut. So, baik tak payah buat eksperimen kalau nak isi data sendiri. Okay, next soalan nombor 15. Seorang murid menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara keupayaan objek untuk timbul dan tenggelam di dalam air dengan ketumpatannya. Apabila merekod data, murid perlu buat apa? Untuk merekod data, dia perlu buat apa? Dia perlu jujur. Perlu jujur. Kalau dia terapung, terapung. Kalau tenggelam, tenggelam. Okey, yang terakhir, seorang murid menyukat isi padu cecair dengan betul menggunakan silinder penyukat. Antara sikap saintifik dan nilai murni berikut yang manakah diamalkan oleh murid tersebut? Okey, kalau nak sukat cecair ni, yang paling penting dilakukan ialah sistematik. Itu yang paling penting. Sebab kalau nak sukat isi padu cecair dengan betul menggunakan silinder penyukat, so kena masukkan air betul-betul sampai dia punya meniskus. Tengok betul-betul. Jangan tersilap. Itu je soalan tentang soalan objektif. Okay, next kita pergi kepada kertas 2. So, kertas 2 adalah soalan subjektif dan juga esei. So, kita akan pergi. Okay, secara ringkasnya, soalan pertama ada seorang murid ni nak buat eksperimen. Dia menambahkan garam ke dalam air yang berisi 100 ml dan dia kacau larutan tersebut. Dia mengulangi proses sehingga tiada lagi garam dapat larut di dalam air. Okay, kita tengok keputusan eksperimen dia. So, dia tengok kat sini. Oh, dia masukkan gula ya. Minta maaf, dia masukkan gula. So, 5 gram gula larut. 10, 15, 20. Sehinggalah 30 gram gula tidak lagi larut di dalam air. So, eksperimen dia tentang dia tambah gula dalam air. Lepas tu dia kacau nak uji kadar ketelarutan gula. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Apakah kesimpulan awal dalam eksperimen ini? Okay, so kesimpulannya kita boleh buat gula melarut dalam air hingga 1 had dan selepas had itu gula tidak dapat melarut di dalam air. Itulah hipotesis kita. Kalau kita tengok, gula melarut di dalam air sehingga 1 had. Nampak? 5 gram sampai 25 gram dia masih lagi larut. Dan lepas 25 gram dia tidak larut dah. So, hipotesis awal yang kita boleh buat ialah gula melarut dalam air hingga suatu had dan selepas had itu gula tidak dapat melarut lagi. So, next nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasi. Yang dimanipulasi, yang diubah-ubah dalam eksperimen ini, kalau kita tengok jadual tadi, dia dah bagi dah dekat jadual tu. Yang diubah-ubah ialah kuantiti gula dalam larutan. Pemboleh ubah yang bergerak balas yang kita nak tengok ialah ketelarutan gula ataupun kepekatan gula dalam larutan. Okay, soalan C, apakah kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen ini? Kesimpulannya, larutan tepung gula boleh disediakan dengan melarutkan gula di dalam air sehingga gula tidak lagi dapat larut di dalam air. Itulah kesimpulan dia. Okey, next kita pergi kepada soalan berikutnya. Cadangkan kaedah yang boleh digunakan untuk meningkatkan ketelarutan gula di dalam air. Kalau nak gula tu cepat larut ataupun boleh larut banyak, kita kena panaskan air. Sebab itulah siapa kalau suka buat air manis, kalau mak suruh buat air, kena gaul gula dengan air panas supaya cepat larut. Kalau gaul pakai air sejuk, nanti dia tak larut. Okay, next kita pergi kepada soalan berikutnya. Okay, soalan ni adalah tentang penyiasatan saintifik. Kalau kita tengok langkah 1, kenal pasti masalah. Langkah 2, kenal pasti pemboleh ubah.
Langkah 3 tadi ada dalam soalan objektif, membuat hipotesis. Langkah 4. Langkah 4 ni buat apa? Dah ada hipotesis, kita merancang. Bolehlah kita merancang penyiasatan. Lepas tu langkah 5, lakukan penyiasatan. Langkah 6, kita kumpul data. Langkah 7, analisis data. Langkah 8, kita buat apa? Buat kesimpulan. Langkah ke-9, tulis laporan. So, senang je boleh isi kat situ. Jadi, P buat hipotesis, Q rancang penyiasatan, R kumpul data, S membuat kesimpulan. Okay, next. Nyatakan 4 faktor yang perlu ditentukan dalam langkah Q. Langkah Q adalah membuat hipotesis. Langkah Q adalah merancang. Kalau kita tengok langkah Q di atas ni, langkah Q adalah merancang penyiasatan. Jadi 4 langkah yang perlu ditentukan dalam langkah Q ialah kaedah mengawal pemboleh ubah, radas dan bahan, prosedur dan kaedah pengumpulan data. Itu semua kita boleh tentukan adalah 4 faktor yang perlu ditentukan dalam langkah Q. Sebab sebelum kita nak rancang satu penyiasatan, kita kena tentukan pemboleh ubah dimanipulasi. Contoh dalam soalan yang sebelum ni adalah tentang gula yang ditambahkan. Kita kena tentukan nak tambah berapa gram setiap berapa gram. 5 gram, 5 gram, 5 gram ke setiap 10 gram, 10 gram, 10 gram. So kita kena tentukan pemboleh ubah yang dimanipulasi. So kita juga kena tentukan pemboleh ubah bergerak balas. Kita nak tengok apa sebenarnya, kita kena tentukan. So kita kena tentukan radas dan bahan, prosedur nak pakai macam mana, dan kaedah kumpul data, nak kumpul data macam mana. Okey, nyatakan 3 jenis pemboleh ubah dalam penyiasatan saintifik. So kita ada pemboleh ubah dimalarkan, bergerak balas dengan dimanipulasi. Okey, apakah yang perlu dilakukan jika keputusan yang diperoleh tidak menyokong hipotesis? So, macam soalan objektif tadi, buat hipotesis baru. Okey, soalan E, beri takrifan bagi istilah berikut, pemboleh ubah. Pemboleh ubah ialah faktor yang mempengaruhi keputusan eksperimen. Hipotesis pula ialah hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan bergerak balas. Okey, next. Mengapakah kaedah penyiasatan saintifik adalah penting? Kaedah penyiasatan saintifik adalah penting untuk membekalkan cara yang sistematik dan lengkap bagi mendapatkan pengetahuan saintifik. Okey, kita pergi kepada bahagian C, iaitu soalan esei. Dia bagi satu pernyataan. Tumbuhan memerlukan cahaya untuk tumbuh. Cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. Okey, statement yang diberi, tumbuhan memerlukan cahaya untuk tumbuh. Jadi kesimpulan awal kita adalah pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Kita menghuraikan lagi pernyataan tu. Sebab tumbuhan perlukan cahaya, so jadi siapa yang pergi kat cahaya? Jadi pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Soalan B, huraikan satu eksperimen untuk menguji hipotesis anda. So soalan B ni nampak macam susah, banyak kan? Tapi kita akan jawab mengikut markah yang diberi. Okay, kalau yang pertama, tujuan eksperimen. So, jadi hipotesis yang kita buat, kita tulis pucuk tumbuh ke arah cahaya. Pucuk tumbuhan tumbuh ke arah cahaya. Jadi tujuan eksperimen ni nak kaji apa? So, key point dia untuk mengkaji pemboleh ubah yang dimanipulasi dan bergerak balas. Gabungkan. So, jadi dia adalah untuk mengkaji, untuk menyiasat pemboleh, untuk mengkaji gerak balas pucuk terhadap cahaya. Okey, dan kita pergi kepada mengenal pasti pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah arah cahaya. Contoh, kita buat cahaya lubang ke atas kotak atau tepi kotak. Nanti pucuk tu akan ikut.
So itulah benda yang kita manipulasi, tukar-tukar dalam eksperimen tu. So yang kita tukar-tukar dalam eksperimen tu adalah arah cahaya. Pemboleh ubah yang bergerak balas ialah arah tumbuhan pucuk. Kita nak tengok, betul ke dia ikut cahaya? Tu yang bergerak balas, arah tumbuhan pucuk. Yang dimalarkan kehadiran air, jenis anak benih, semua tu boleh. Yang ada tapi tak penting. Okey, dapatlah 2 markah. Bila 2 markah, awak boleh letak sama ada pemboleh ubah bergerak balas, dimanipulasi atau dimalarkan. Pilih 2 je. Tak payah letak 3-3. Dan senarai radas dan bahan. Senarai radas dan bahan. So, kita nak pakai apa? Letaklah beaker, mentol, kotak dengan satu lubang, kapas lembap, anak benih dan air. So, simple je. So, itu dia punya senarai radas dan bahan, 1 markah sahaja. Prosedur ni 4 markah. So, prosedur yang pertama nak buat apa? Dapatkan 6 anak benih kacang hijau pada tahap tumbesaran yang sama. Prosedur yang kedua, sediakan 2 buah beaker seperti ditunjukkan dalam rajah. So, korang boleh lukis gambar beaker, taruh kapas dan anak benih. Okay, soalan yang ketiga, letakkan kedua-dua beaker di tempat yang boleh menerima cahaya matahari untuk fotosintesis selama seminggu sebab kita nak hasilkan daun. Dan yang terakhir, perhatikan dan bandingkan pertumbuhan pucuk anak benih bagi kedua-dua beaker. Satu beaker kita letak tanpa kotak. Satu beaker lagi letak dalam kotak yang mempunyai lubang. So, kita akan tengok pertumbuhan pucuk tersebut. Dan penjadualan data, buat satu data di mana data tu dia ada 2 kolom. Kolom yang pertama anak benih dalam beaker, kolom yang kedua pemerhatian. So contohnya korang boleh buat seperti ini. Data boleh buat seperti ni, P dengan Q. Contoh P tumbuh tegak, Q tumbuh membengkok. Ini adalah gambar rajah. Gambar rajah pokok tersebut. Okey. Itu je untuk soalan esei. So, habislah kita cover tentang bab 1 tingkatan 4, penyiasatan saintifik. Kena fahamkan betul-betul bab 1 ni sebab nanti tentang eksperimen, pemboleh ubah semua tu ada dekat setiap bab yang lain. Okey, jangan lupa ulang kaji. Bye.